Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Muhaizat berbicara tentang Imam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah. Saya rasa orang yang salah nak bincang tentang Ibn Taymiyah ni. Tak apa, kita dengar dulu apa yang beliau katakan. Beliau sebenarnya menjawab soalan yang dikemukakan. Lepas itu saya bagikan ulasan atau react. Ayuh kita dengar. Minta pencerahan Tauhid 3. Siapa dia kau Ibn Taymiyah? Ni ada kaitan belaka. Tauhid 3, Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, Asma' wa Sifat. Cara pengajian Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, Asma' wa Sifat ini direka oleh Ibn Taymiyah yang hidup pada tahun 600 lebih. Dia bukan salah, Siapa dia salah? Abu Hasan Asy'ari sifat 20 ni salah. Yang hidup pada tahun 200 setengah, meninggal pada awal tahun 3. Meninggal pada awal tahun 300. Tak, masih hidup zaman salaf. Kalau mengaji, kita ngaji sifat 20 ni, tuai dia hidup zaman salah kurung 300 lepas Nabi. Hak ni kurung 700 dah lepas pada Nabi. Tiba-tiba dia kata dia salah, Abu Hasan Asy'ari pula kala. Ni terbalik pening mabuk air tapal. Jadi Tauhid 3 ni biasa kita mudah nak kecek Wahabi yang mengajar. Mudah nak kecek. Kita nak bahas secara ilmiah sangat, takut jadi payah sangat. Kita orang kampung ni mudah nak faham, kita amu kecek cara mudah. Kau ngaji Tauhid 3 ni biasa Wahabi. Salah kau ngaji Tauhid 3. Ya. Ada berlaku teori-teori dia, ada berlaku kesilapan. Maka ulama kritik cara pengajian Tauhid 3 ni, adalah kesilapan dia, perbahasan panjang. Maka katanya Syekh Ramadan Al-Buti, seorang ulama Syariah, kata antara bid'ah yang dibuat oleh Ibn Taymiyah, bid'ah yang paling besar adalah mereka Tauhid 3, Rububiyah, Uluhiyah, Asma' wa Sifat. Lalu ni Tauhid 3 ni masuk dalam buku silibus sukatan pelajaran mengaji budak-budak sekolah. Dia ngaji sebentar, tapi kerana didesakkan oleh orang-orang belajar, maka dibuat semula pengajian Tauhid 3 ni daripada buku silibus sukatan sekolah. Ibn Taymiyah ni orang alim dia. Orang alim, orang berjuru, orang tak kecek menipu, orang tak curi telur itik orang puasa, orang zuhud. Tetapi kesilapan tidak semestinya berada di kepada orang baik. Orang baik kadang-kadang melakukan kesilapan. Dia orang alim cakap dia salah, alim lain. Kesilapan akan berlaku. Seperti orang alim dah tapi curi juga. Tu ustaz-ustaz ramai ada nipu. Oh, cakap dia nipu dia ustaz. Weh, ilmu agama suku, perangai suku, hidayah suku. Adakah semestinya orang mengaji pandai tu dapat hidayah? Tak. No, bapak Mu'tazilah tu. Hak kita dok kata sesat. Setara mana dia? Dakwah orang masuk Islam 70,000 orang masuk Islam. Tengah hari puasa, malam tahajud menangis dengan Tuhan. Tapi dia sesat. Cakap sesat. Kau je jerit. Sesat juga, sesat. Sesat lain, menangis tengah malam lain pula. Jangan dok kata cakap dia juru, cakap dia sesat. Lain. Jangan buat pening lagu tu. Maka orang yang diuji Tuhan dengan ilmu yang banyak tetapi lari ni Ibn Taymiyah, maka dia menjadi ulama yang kontroversi. Maka ulama ramai menentang dia lah. Lagu tu. Ada orang nak sokong Ibn Taymiyah, dia kata ulama deki dengan Ibn Taymiyah. Astagfirullahalazim pula cerita ni. Seramai-ramai ulama semua deki belakang, mau deki belakang dengan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ya ikhlas. Orang lain deki belakang dengan dia. Semua ulama ada kritik Ibn Taymiyah, Muhammad bin Abdul Wahab deki belakang dengan pokok dia. Hak jujur Muhammad bin Abdul Wahab, hak tu hak jujurnya. Hak lain semua salah. Ramai ulama, beratus-ratus ribu ulama. Biar deki belakang dengan dia. Ngaruk cecek lagu ni. Nabi kata la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul di dalam kesesatan. Ulama berkumpul nak sesat. Nak siapa? Nak benar hak sorang gelo kata hak lain salah. Okey, kita sudah pun dengar apa yang diperkatakan oleh Ustaz Muhaizat.
link bagi video tersebut dalam kotak description ya. Seperti biasa, sebelum saya mulakan ulasan saya ini, beberapa poin penting kepada para penonton. Pertama, ayuh kita menjaga adab dan akhlak apabila ingin memberi komen kelak. Kita orang sunnah hendaklah menegakkan sunnah, mencontohkan sunnah, dan bukan pula sebaliknya. Ini yang pertama. Yang kedua, seperti biasa akan ada orang-orang yang berkata, kenapa tak hubungi terus? Kenapa tak berbicara terus? Jadi jawapan saya sama sahaja. Apa yang sudah tersebar luas, maka ulasan, react, pembetulannya juga perlu disebar luas. Tak boleh main cakap-cakap sorang-sorang berdua saja kan? Sebab nanti kebenaran ataupun pembetulan tidak dapat disebarkan. Okey. Baik. Jadi ulasan saya akan cuba buat kali ni video react yang pendek. Sebab video react saya selalunya panjang-panjang dan orang merungut pula panjang. Alright. Sudah 6 minit dah pun. Baik. Beberapa poin. Pertama sekali, Tauhid 3 bukanlah direka, bukanlah dicipta oleh Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah yang wafat tahun 728 Hijrah. Akan tetapi ia antara yang terawal ialah oleh Imam Ibn Battah Al-Ukbari yang wafat tahun 387 Hijrah dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Kubra. Al-Ibanah Al-Kubra ni nama ringkas, nama penuh dia panjang lagi, tapi nama ringkasnya ialah Al-Ibanah Al-Kubra. Dan demikian juga kalau kita rujuk dalam rujukan-rujukan lain seperti kitab Tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari wafat tahun 310 Hijrah, ada sebut Tauhid Rububiyah ataupun Tauhid Uluhiyah ya. Maka ia bukanlah dicipta oleh Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah cuma meneruskannya sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat 20. Saya tak anti dengan sifat 20 ya, tetapi saya anti apabila ada orang berdusta tentang sifat 20 ini. Okey, sifat 20 tidak disusun, tidak direka, dicipta oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang wafat tahun 320 Hijrah. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu ia disusun oleh Imam As-Sanusi yang wafat tahun 895 Hijrah dalam kitabnya yang masyhur Ummul Barahin ya. Dan di sini satu poin menarik. Tokoh-tokoh Asy'ariyah di Malaysia, mereka selalu promote sifat 20, sifat 20, sifat 20, mesti ada sifat 20. Okey, tak apa, fine. Tapi penyusun sifat 20 Imam As-Sanusi wafat tahun 895 Hijrah, which is kurun ke-9 lah. Imam Abu Hasan Asy'ari wafat 320 Hijrah, which is kurun ke-4 lah. Antara kurun ke-4 dan kurun ke-9 ni, Asy'ariyah ni dia orang berpegang pada sifat apa? Ada lah yang kata sifat 7 lah, sifat 13, sifat apa kan. Jadi bukan sifat 20 lah kan. So mereka sendiri sedang melemahkan silibus sifat 20 tu ya. Sebab 500 tahun daripada kurun ke-4 sampai kurun ke-9, para tokoh Asy'ariyah, pada para umat Islam yang berpegang kepada akidah Asy'ariyah, dia orang belajar silibus apa ya untuk tauhid itu, sebab sifat 20 hanyalah pada kurun ke-9 Hijrah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Tauhid 3 ni Ustaz Muhaizat kata orang Wahabi belajar, dan saya sebagaimana video-video lain saya kata apabila seseorang itu menuduh Wahabi, itu hanyalah satu gelaran untuk menutup kelemahan diri sendiri, untuk menutup kejahilan diri sendiri. Kan jadi Wahabi ni macam satu senjata yang boleh cover semua, padahal diri sendiri yang tak tahu. Dan kita telah pun buktikan 2 poin yang dia bawanya tadi salah. Pertama, bukanlah Ibn Taymiyah yang menyusun sifat 20, tetapi Imam Ibn Battah Al-Ukbari yang wafat tahun 387 Hijrah. Kedua, salah totok. Macam mana orang Asy'ariyah tak tahu ni? Imam Abu Hasan Asy'ari bukanlah penyusun sifat 20, tetapi sifat 20 disusun oleh Imam As-Sanusi yang wafat tahun 895 Hijrah. Kan 2 poin pertama dah out. Ini ciri-ciri orang yang menuduh Wahabi. Macam mana saya katakan, saya ulang balik. Tuduhan-tuduhan Wahabi, gelaran-gelaran Wahabi itu hanyalah satu gelaran, satu samaran, camouflage untuk menutup kejahilan diri sendiri yang tidak mampu berhujah secara ilmiah. Okey, poin keempat, ramai ulama kritik silibus Tauhid 3 ni. Betul ke ramai? Ramai tu okey, sebab antara yang banyak mengkritik sekarang ini adalah seorang tokoh Syiah,
seorang tokoh Syiah yang menyamar menjadi ahli sunnah sekarang ini, yang ini Hasan bin Ali As-Saqaf. Hasan bin Ali As-Saqaf. Dan sudah pun ada ulama yang menjawab kritikannya. Tuan-tuan apa, apabila kita dengar ada orang telah mengkritik, ada orang telah mengkritik, taklah semestinya kritikannya tu 100% benar. Kan kita tengok dia kritik macam mana, dan kita tengok apa jawapan balas. Dan jawapan balas sudah ada, bahkan bukan sekadar sudah ada, tetapi juga sudah diterjemahkan ke bahasa Melayu. Link saya letak dalam kotak description ya. Dia buku daripada laman web saya, boleh baca secara e-book. Dia download tak boleh, tetapi boleh baca secara e-book ya. Okey. Poin kelima. Panas-panas ni. Poin kelima antaranya, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti telah membida'ahkannya dan berkatakan ini satu bida'ah yang besar. Yang ini saya tak tahu betul ke tidak, sebab saya tidak menguasai semua tulisan-tulisan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Kalau betul beliau berpandangan sedemikian, dipersilakan, sebab Tauhid 3 memang sesuatu yang baru yang disusun paling awal kurun ke-4 Hijrah oleh Ibnu Battah yang wafat tahun 387 Hijrah. Jika nak dikatakan bida'ah, sifat 20 pun bida'ah juga, sebab ia sesuatu yang baru. Tetapi sesuatu yang baru kita sebut sesuatu yang baharu dari sudut bahasa, bida'ah dari sudut bahasa. Sebab Rasulullah SAW dahulu tidaklah mengajar tauhid kepada para sahabat dengan silibus sifat 20, mahupun tauhid 3. Jadi bagi saya terbuka kepada ni. Siapa yang hendak mempelajari berdasarkan sifat 20 dipersilakan. Siapa yang nak pelajari berdasarkan tauhid 3 dipersilakan. Saya belajar tauhid 3, saya dapati ia sangatlah mudah, dan yang paling penting, ia dapat menegah umat Islam daripada melakukan perkara-perkara yang syirik. Itu yang penting tu. Bukan sekadar belajar, tetapi how effective it is for us to mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Itu tu yang penting. Ada orang tak faham. Mereka kata, tengok orang belajar Tauhid 3 ni sibuk nak mensyirikkan umat Islam, sibuk hendak mengkafirkan umat Islam. Bukan demikian. Kita belajar Tauhid 3, kita belajar perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik, perkara-perkara yang boleh merosakkan tauhid, supaya kita menjauhinya, bukan untuk mengkafirkan umat Islam. Sebagai contoh, apabila kita belajar solat, kita juga belajar perkara-perkara yang membatalkan solat. Bukan kita nak membatalkan solat orang, bukan kita suka-suka nak membatalkan solat orang lain, tetapi supaya orang yang melaksanakan solat, mereka prihatin, mereka cakna kepada perkara-perkara yang batalkan solat, supaya mereka dapat mengelaknya, supaya mereka, dan kalau berlaku, mereka tahu kena ulang balik solat. Jadi demikian juga kita belajar Tauhid 3, kita belajar perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik, perkara-perkara yang boleh membawa kepada kekafiran. Bukan nak kafirkan orang, tetapi supaya orang tahu apakah perkara yang boleh bawa kepada syirik dan apakah perkara yang boleh bawa kepada kekafiran ataupun keluar daripada Islam. Nombor 6, Ibn Taymiyah ni diuji dengan ilmu yang banyak, tetapi lari tu mungkin bahasa lembut nak kata sesat lah tu, maknanya dah lari dari jalan ahli sunnah wal jamaah kan. Benda ni sekali lagi subjektif, tapi macam saya kata di permulaan tadilah, look who is talking. Orang yang cakap tu sendiri pada saya ilmu tak banyak, dan dia sendiri banyak bercakap secara jelas dalam video-videonya. Banyak orang sudah react perkara-perkara yang menyimpang daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, baik ahli sunnah wal jamaah salafus soleh mahupun ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Look who is talking ya. Dan kemudiannya dikatakan ramai yang mengkritik Imam Ibn Taymiyah. Sekali lagi saya katakan, sekadar orang yang mengkritik tak cukup. Kita tengah tengok apa yang dikritik, apa dalil, apa hujah dan bagaimana kritikannya tu. Saya bagi contoh seorang tokoh yang banyak mengkritik Syekhul Islam Ibn Taymiyah ialah Imam As-Subki. Imam As-Subki, tak silap saya, wafat 756 Hijrah. Okay? Memang terkenal kritikan-kritikan Imam As-Subki ke atas Imam Ibn Taymiyah. Tetapi sejauh mana keilmiahan, kehujahan kritikan Imam As-Subki ke atas Imam Ibn Taymiyah? Saya ada satu video khas di mana saya menganalisa kritikan Imam As-Subki ke atas Imam Ibn Taymiyah dalam isu tawasul, istighasah dan syafaat.
Okey, itu adalah satu buku khas yang ditulis, yang disusun oleh Imam As-Subuki yang menjawab, yang mengkritik Imam Ibn Taymiyah. Lalu saya menganalisa kritikan Imam As-Subuki dan pada saya ia adalah kritikan yang sangat lemah. Tetapi mungkin benda ni subjektif. Tuan-tuan dan puan-puan jemput tonton dan nilai sendiri. Link dalam kotak description. Baik. Sebab sekali lagi saya tegaskan, orang kritik macam-macam boleh kritik, tetapi apakah kritikannya ilmiah? Apakah kritikannya ada dalil-dalil, hujah-hujah yang padu, atau semata-mata kritik yang boleh dibalas, boleh dijawab balik oleh orang lain? Baik, saya janji nak buat video react yang pendek. Ini sudah pun 16 minit. Saya rasa cukup di sini. Maka ringkasnya sekali lagi ya, saya tidak ada, I have nothing against sifat 20. Tetapi kalau nak membela sifat 20 pun, belalah secara ilmiah, belalah secara bijak. Kalau nak kritik Tauhid 3 pun, kritiklah secara ilmiah, kritiklah secara bijak. Bukan membuat kritikan-kritikan yang hanya menonjolkan tak baik sebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila ada orang mengkritik, Syekh Syahid Ramadan Al-Buti mengkritik Ibn Taymiyah dan Tauhid 3, katakanlah kata itu memang benar. Katakanlah Hasan Ali As-Saqah mengkritik Tauhid 3. Katakanlah ada tokoh-tokoh mengkritik Ibn Taymiyah. Tokoh-tokoh lain mengkritik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan sekadar kritikan, kita pun dah tengok tu teruk tu kena kritik. Tak, kita kena lihat apa dalil, apa hujah, apa penghujahan orang yang mengkritik, power ataupun tidak. Semata-mata ada kritikan tak cukup. Okey, jadi kita perlu memandaikan diri, mematangkan diri. Sekadar kritikan saja tak cukup, tetapi apa dalil, apa hujah di dalamnya. Contoh terbaik, sila lihat kritikan As-Subuki ke atas Imam Ibn Taymiyah dalam isu istighosah, tawassul dan syafaat, di mana saya sendiri alhamdulillah telah pun membantah kritikan tersebut. Baik, sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pusing satu round sikit. Saya di salah satu tasik ataupun playground di Setia Alam Eco Gardens. Okay.